dari segenap lapisan masyarakat tanpa mengkira kaum dan agama dan tanpa mengkira kelas dan darjat. Menelusuri keadaan masa kini, jurang kekayaan di Malaysia semakin melebar saban tahun, sementara mereka yang tergolong di dalam kelompok top 1% dan top 10% kini menguasai sebahagian besar kekayaan Malaysia sediakan. Prinsip neoliberal yang mendukung usaha memisahkan campur tangan kerajaan di dalam industri dan ekonomi sekaligus mempercayai bahawa golongan mahakaya wajar dilindungi dan didukung bagi merealisasikan fungsi mereka sebagai lokomotif bagi ekonomi sesebuah negara telah lama dibuktikan sebagai tidak berkesan. Sesebuah negara hanya mampu bergerak maju ke hadapan jika kesemua warganya mempunyai aset serta pendapatan yang cukup bagi menjalankan kehidupan yang bermaruah. Selagi mana kemiskinan, ketidakkeadilan dan jurang ketidaksamaan masih wujud di bumi Malaysia, selagi itu kita semua tidak boleh menerima keadaan tanpa melakukan reformasi untuk membetulkannya. Mengambil kira keadaan ini, saya ingin memberikan setinggi penghargaan kepada Kerajaan Madani pimpinan Yang Beramat Berhormat Tambun atas belanjawan yang begitu komprehensif dan saksama, memberi tumpuan dan ikhtiam penuh bagi membasmikan kemiskinan dari segenap aspek di samping memastikan sebuah ekonomi yang mampan dan bermaruah tersedia kepada warga kebanyakan B40 dan M40 dan pada masa yang sama menjemput golongan pendapatan tinggi dan syarikat-syarikat besar untuk berganding bahu bersama kerajaan dalam membangunkan negara ini. Ini dizahirkan secara jelas melalui pelbagai inisiatif yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun seperti kenaikan nilai bantuan bagi menangani kos sara hidup yang tinggi di samping menyediakan jaringan keselamatan sosial kepada golongan rentan melalui SARA dan STR, serta pelbagai program lain, bantuan dan grant yang disediakan kepada golongan peniaga kecil dan sederhana bagi usaha memperkasakan keadaan ekonomi serta pengenalan cukai yang lebih progresif dan saksama. Yang dipertua, kayu ukur bagi menguji kemajuan sesebuah negara bukanlah dengan kemampuan sesebuah negara untuk menambah kekayaan kepada mereka yang sudah mempunyai, akan tetapi dengan kemampuan sesebuah negara untuk menyediakan kekayaan yang cukup kepada mereka yang tidak mempunyai. Dengan izin, the test of our progress in this country is not whether we add more to the abundance of those who have much, but it is whether we provide enough for those who have too little. Justru di atas dasar ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada usaha kerajaan bahawa setiap warga negara ini mempunyai akses yang cukup untuk menikmati sebahagian pengagihan ekonomi yang adil dan equitable. Akan tetapi saya ingin membangkit beberapa persoalan terutamanya berhubung dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan pada Jumaat yang lalu. Antara perkaranya ialah tentang soalan meritokrasi. Ahli falsafah seperti John Rawls telah berkata dengan izin, justice is about fairness, dan Michael J. Sanders dalam buku beliau, Tyranny of Merits, telah menarik perhatian kepada aspek-aspek buruk dan ketidakkeadilan meritokrasi. Ada yang berpendapat bahawa kita tidak boleh ada meritokrasi sehingga kita mencapai masyarakat yang ada peluang kesamarataan dengan penuh, dengan izin full substantive equality of opportunity. Tetapi kita harus mengambil kira bahawa substantive equality of opportunity bukan sama dengan equality of outcome. Ini adalah sebab
memberikan ganjaran kepada yang rajin sama dengan yang malas. Memberikan ganjaran kepada yang kompeten sama taraf dengan mereka yang tidak inkompeten. Dengan izin, when the undeserving thrive, while the deserving struggle, this is also an injustice. Kita perlu mengambil kira bahawa definisi meritokrasi yang digunakan oleh Michael Sandel adalah meritokrasi secara formal equality of opportunity, bukan substantive equality of opportunity. Tetapi juga ada satu definisi yang telah diberikan oleh Amartya Sen, iaitu meritokrasi adalah apa masyarakat memberi sebagai ganjaran untuk sesuatu aktiviti. Biasanya ialah pencapaian itu adalah yang baik untuk masyarakat. Tetapi kalau masyarakat atau kerajaan memberikan ganjaran kepada mereka that is not deserving, yang malas, tidak kompeten, yang korup, ini menunjukkan bahawa ini adalah meritokrasi di mana kita telah gagal di dalam nilai kita sebagai satu masyarakat untuk menggalakkan nilai yang buruk. Ini adalah menjadi satu masyarakat yang gagal. Perkara yang kedua yang saya hendak sentuh ialah tentang pengumuman yang diberikan oleh Perdana Menteri bahawa 100 juta ringgit disediakan untuk meningkat lagi gerai-gerai prasarana awam di semua PBT. Ini boleh digunakan sebagai satu contoh bahawa pengagihan ini, peruntukan ini diberi dengan sama rata kepada semua PBT, tidak adil. Ini harus diberikan kepada PBT yang tidak cukup dana untuk membina gerai-gerai dan prasarana dan bukan kepada PBT yang sudah cukup kekayaan. So saya meminta penjelasan bahawa kerajaan memberikan dengan alasan yang lebih terperinci bagaimana peruntukan 100 juta ini akan diagihkan. Perkara yang lain ialah tentang pertumbuhan ekonomi. Tuan Yang Di-Pertua, usaha dalam membasmi kemiskinan tidak sepatutnya hanya terhad kepada pemberian bantuan dan subsidi serta usaha membina jaringan keselamatan sosial sahaja. Economic growth is not only important but necessary for poverty eradication. Suatu usaha bagi memacu ekonomi negara amat diperlukan bagi meningkatkan kemakmuran sekaligus membolehkan setiap warga menikmati pengagihan adil dan equitable. Saya mengucapkan tahniah kepada usaha-usaha seperti mengenalan pelbagai inisiatif yang berperangsangan seperti Plan Indo Perindustrian Baru, Plan Hala 7 Peralihan Tenaga, perkenalan Akta Kewangan dan Tanggungjawab Fiskal dan itizam-itizam yang telah dilaksanakan ditunjukkan berkesan apabila ekonomi negara dijangka berkembang dengan pesat antara 4.5%, KDNK 2024 dijangka akan lebih kukuh dan meningkat di antara 4.8% dan 5.3%. Fiskal defisit berkurangan sehingga 4.7%. Kadar pengangguran menurun kepada 3.2%, ringgit kian mengkukuh. Akan tetapi, perlu ditekankan di sini bahawa usaha murni kerajaan dalam memastikan bahawa mereka yang benar-benar yang memerlukan sahaja dapat menikmati bantuan yang disediakan, ini perlu disertakan sekali dengan pelaksanaan dan sistem pengenalan kumpulan sasaran yang kemas dan teratur. Subsidi memainkan peranan yang sangat penting dalam penyediakan jaringan keselamatan sosial
kepada kumpulan rentang menghapuskan subsidi secara drastik dapat menimbulkan risiko tidak diingini kepada golongan rentang, terutamanya kepada mereka yang tidak mempunyai akses kepada media serta kenderaan, justru merumitkan proses mereka untuk mengemukakan permohonan. Saya mengambil kesempatan ini untuk meminta kerajaan untuk menyediakan pelbagai saluran rayuan bagi membolehkan mereka yang terlepas atau ditolak daripada penyasaran semula subsidi ini mempunyai akses yang cukup bagi melindungi golongan rentan. Saya juga meminta kerajaan untuk memberikan tumpuan kepada keadaan sekolah bandar Tasih Puteri yang mempunyai lebih daripada 2,500 pelajar, 46 bilik yang menggunakan kabin yang lama dan uzur. Dan saya meminta sekolah dibina di Bandar Tasih Puteri antara 44 yang telah disenaraikan di dalam belanjaan ini. Lagi satu perkara ialah tentang ekonomi kitaran. Saya mengambil baik inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam usaha mengajak Malaysia ke arah negara rendah karbon di samping memfasilitasi peralihan ekonomi kitara yang sudah tentu dibimbing dasar perubahan iklim negara 2.0 yang telah diluncurkan pada tahun yang lepas. Ekonomi kitaran sebagai sebuah strategi bagi mencapai neutraliti karbon amat menitik beratkan konsep 9R dan mengikuti hierarki di bawah ekonomi kitaran. Proses incinerator atau pembuangan ini terletak di peringkat terbawah setelah kesemua proses 9R telah dijalankan dan ianya hanya patut dilaksanakan bagi langkah terakhir dalam pelupusan seserta pekerja. Dengan ini saya bertanya, satu, apakah langkah-langkah dan strategi kerajaan bagi mempercepatkan peralihan ekonomi linear kepada ekonomi kitaran, khususnya berkaitan pengurusan sisa pekerja sejajar dengan hasrat dan sasaran kerajaan untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau sifar bersih menjelang 2050 dan mengkurangkan intensiti pelepasan gas GHG merentasi ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK pada 2030. Apakah pendirian kerajaan terhadap penggunaan incinerator bagi pengurusan sisa pekerja terutamanya melalui Majlis Ekonomi Kitaran yang telah ditubuhkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan? Apakah langkah dan strategi yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan pembinaan incinerator sama ada daripada peringkat kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri tidak mengganggu, menggugat hasrat dan iktizam kerajaan dalam usaha mencapai GHG sifar bersih menjelang 2050. Dan akhirnya saya juga meminta kerajaan mengkaji semula kegunaan SOSMA kepada GISBH kerana sampai hari ini kita tidak dapat apa maklumat yang boleh menjadikan satu justifikasi untuk menggunakan SOSMA yang dikatakan ada melakukan jenayah terancam, mengambil kira pendekatan bahawa kita di sini telah pernah menolakkan sunset clause tentang SOSMA dan kita perlu tidak keluar daripada pendekatan itu. Inilah ucapan saya. Saya menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mengalu-alukan kehadiran rombongan guru-guru dan pelajar dari SKKPS
tebang dari Parlimen IGAD. Selamat datang pada guru-guru dan murid-murid sekalian. Tuan Yang Bertuah, secara umumnya, belanjawan adalah perancangan keuangan kerajaan yang dibentang untuk menjelaskan kepada rakyat antara lain anggaran pendapatan dan perbelanjaan untuk sesuatu tahun serta defisit atau lebihan fiskal untuk tahun tersebut. Tentunya anggaran tersebut dibuat berdasarkan kiraan berpandukan langkah-langkah belanjawan yang telah ditetapkan. Ini termasuklah langkah cukai dan langkah berkaitan dengan perbelanjaan, khususnya subsidi. Saya sentuh langkah cukai terlebih dahulu. Salah satu langkah cukai iaitu peningkatan dan perluasan skop SST dalam belanjawan 2024 dibentangkan tahun lepas. Ya, itu langkah cukai contohnya. Di dalam belanjawan 2024 tahun lalu, kerajaan menyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan kelab karaoke. Di situ kita lihat adalah sedikit gambaran yang diberikan oleh kerajaan tentang peratusan kenaikan SST dan perluasan skopnya. Berdasarkan langkah cukai tersebut, kerajaan akan anggarkan berapakah hasil tambahan kutipan cukai. Namun begitu, kerajaan tidak masukkan jumlah hasil daripada langkah cukai tersebut di dalam penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan 2024. Hanya selepas ditanya dan ditekan oleh kami di pihak pembangkang, barulah dimaklumkan bahawa terdapat ralat atau kesilapan di dalam penyata tersebut. Ralatnya bukan kecil, lebih 4 bilion ringgit. Sekarang kita lihat pula belanjawan 2025. Dinyatakan dalam ucapan belanjawan bahawa cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas seperti barang premium yang diimport seperti ikan salmon dan avocado. Kenyataan ini adalah terlalu umum dan mengelirukan. Pertama sekali, bukankah sememangnya ketika ini cukai jualan tidak dikenakan ke atas barangan makanan asas? Kalau kerajaan hendak membantu rakyat, betul-betul hendak membantu rakyat, sepatutnya kerajaan umumkan perluasan skop barang keperluan asas yang tidak akan dikenakan cukai jualan. Sekadar kata cukai jualan tidak akan dikenakan pada barang keperluan asas, itu yang berlaku pada hari ini. Barang keperluan asas mana yang dimaksudkan? Mengapa tidak diperluaskan? Jadi sebab itu saya kata amat mengelirukan, tidak jelas dan amat kabur. Yang kedua, bukankah sememangnya cukai jualan telah dikenakan ke atas barangan keperluan bukan asas? Jadi apakah ini bermakna kerajaan akan perluaskan skop barangan keperluan bukan asas yang akan dikenakan cukai jualan? Jika ini berlaku, saya khawatir banyak barangan utama yang digunakan oleh rakyat akan ditakrifkan sebagai barangan bukan keperluan asas dan dikenakan cukai jualan. Selain itu, kalau tahun lepas pada muka surat terakhir, ini tahun lepas, buku belanjawan tahun lepas, pada muka surat terakhir buku belanjawan ini ada satu penyata, iaitu penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan tahun 2024. Saya dapat buku belanjawan tahun 2025, benda perkara pertama saya tengok muka surat belakang nak tengok apakah penyata hasil tentang belanjawan 2025. Tidak ada dalam hard copy buku belanjawan 2025. Selepas semak dalam versi atas talian, barulah nampak ada penyata tersebut. Jadi apakah ini bermakna kerajaan menunggu sehingga saat-saat akhir belanjawan? Ya, sehingga saat-saat akhir belanjawan hendak dibentangkan, kerajaan masih ragu-ragu dan tidak pasti apa yang hendak dilaksanakan. Jadi tak nak jadi ralat macam tahun lepas, keluarkan dalam buku bercetak, letakkan dalam elektronik kopi buku tersebut. Jika kita lihat dalam penyata tersebut, langkah memperluaskan skop jualan cukai jualan tempatan
akan membawa hasil sebanyak 924 juta ringgit kepada kerajaan. Perluasan skop cukai jualan import pula akan memberikan hasil sebanyak 1.298 bilion ringgit. Nombor ini boleh keluar, kerajaan boleh buat anggaran nombor ini sekiranya kerajaan tahu apakah perluasan skop yang nak dilaksanakan. Kalau tak, macam mana kerajaan boleh dapat nombor ini? Jadi kenapa tak dijelaskan perluasan skop yang hendak dilaksanakan? Saya tahu mustahil hendak disebut satu persatu dalam ucapan belanjawan, terlalu panjang. Kenapa tak dibentangkan kepada kami untuk dibahaskan apa sebenarnya barang mana yang nak dikenakan cukai? Jadi saya mohon kerajaan perjelaskan pada rakyat supaya dalam konteks ini kita dapat tahu, ahli-ahli parlimen dapat tahu, rakyat dapat bahaskan apa sebenarnya yang hendak dikenakan cukai apabila perluasan skop dibuat. Tuan Yang di-Pertua, kita tidak tahu dalam rakyat, kita tidak mahu dalam rakyat menghadapi situasi yang sukar, tekanan kos sara hidup, kerajaan memperluaskan pelbagai skop barangan. Jadi saya mohon pada kerajaan umumkan, cakap, kerana apa? Dah ada kiraan. Kalau tak dapat angka 900 juta, angka 1.2 bilion, daripada mana angka ini? Kenapa takut nak sebut pada kita? Apa yang nak disorokkan? Jadi dalam konteks ini saya lihat belanjawan kali ini berkaitan dengan hasil amat tidak telus. Seterusnya, saya ingin menyentuh pula konteks kedua, iaitu berkaitan dengan salah satu langkah perbelanjaan kerajaan berkaitan subsidi dan bantuan kepada rakyat. Sebelum saya menyentuh tentang subsidi dan bantuan pada rakyat yang disebut dalam ucapan belanjawan tempoh hari, saya ingin membawa seluruh rakyat Malaysia menelusuri kenyataan-kenyataan dasar kerajaan PHBN berkaitan subsidi dan bantuan rakyat supaya kita semua dapat menginsafi betapa bercelarunya dasar-dasar kerajaan ini. Pada 19 Mei 2023, Menteri Ekonomi menyatakan bahawa sistem padu akan menggantikan klasifikasi pendapatan lama seperti kategori B40, M40 dan T20 dengan menggunakan pendekatan pendapatan bersih sebagai indikator yang lebih tepat untuk mengenal pasti penerima bantuan. Sebulan kemudian, pada 14 Jun 2023, Menteri Ekonomi membuat kenyataan bahawa klasifikasi B40, M40 dan T20 ini akan dihapuskan mulai tahun 2024. Selepas padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, rakyat tentunya tidak lupa hiruk pikuk gendang supaya mereka mendaftar dalam padu. Kami telah persoalkan banyak perkara berkaitan dengan padu di sini. Ramai yang persoalkan banyak perkara tentang padu ini. Mengapa terlalu banyak maklumat yang perlu diambil oleh rakyat? Mengapa sistem tersebut tidak mengisi maklumat secara automatik daripada data-data kerajaan? Kita tanya, dan saya pun tanya, macam mana nak semak data-data berkaitan dengan hutang? Siapa nak sahkan data-data ini? Menteri Ekonomi menjawab, itu hanyalah satu survey sahaja. Jadi saudara-saudari, seterusnya, apabila kerajaan melaksanakan penghapusan subsidi diesel di Semenanjung pada 10 Jun 2024, rakyat yang layak diminta mengisi permohonan budi madani pula. Ketika itu rakyat dah mula-mula tertanya-tanya. Dulu suruh isi padu, dah hapuskan subsidi diesel, nak kena isi budi madani. Jadi apa semua ini? Dan dalam pembentangan bajet pada 18 Oktober yang lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyentuh satu terma baru, iaitu golongan T15. Dinyatakan bahawa golongan T15 ini tidak akan menerima subsidi petrol dan juga subsidi bagi pendidikan di sekolah berasrama penuh. Namun seperti mana kawan-kawan lain sebut, tidak ada penjelasan lanjut tentang apakah yang disebut atau dimaksudkan dengan T15 ini. Maka kawan-kawan ahli parlimen dan rakyat di luar sana melihat T15 ini dalam konteks pendapatan isi rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Menteri Ekonomi pada 20 Oktober 2024 menyatakan bahawa beliau tidak fikir
Beliau tidak fikir bahawa kerajaan akan menggunakan pendapatan isi rumah seperti sekarang. Tidak fikir. I don't think. Saudara-saudari, memerintah negara menjadi kerajaan, mana boleh main rasa-rasa, mana boleh main tak fikir, mana boleh main kita rasa kita fikir, kita lihat. Perkara ini telah diumumkan pada rakyat. Sebab itu banyak perkara kita sebut ini bahawa prosesnya terlalu bercelaru. Kemudian datang waktu soalan kepada Perdana Menteri berkaitan dengan miskin tegar. Kalau kita ingat berkaitan dengan miskin tegar pada 22 Oktober. Ketika menjawab soalan itu, Perdana Menteri menyebut bahawa kerajaan telah merubah pendekatan menentukan kategori miskin tegar dengan merujuk kepada pendapatan isi rumah per kapita, iaitu jumlah pendapatan isi rumah dibahagikan dengan bilangan isi rumah. Ini dah lain pula. Pendapatan per kapita berdasarkan pendapatan isi rumah bahagi dengan jumlah isi rumah. Saya bawa rakyat melalui penceritaan tersebut untuk kita semua lihat betapa bercelarunya pembuatan dasar kerajaan. Saya dah sentuh perkara ini banyak kali. Banyak kali saya sentuh perkara ini bahawa kerajaan tidak boleh suka-suka umumkan sesuatu tanpa ada kerangka dasar yang jelas. Bincang dulu elok-elok, duduk dulu bincang elok-elok, pastikan semua konsep, semua elemen, semua konteks diambil kira sebelum umumkan. Jadi kalau kita lihat keadaan sebegini, berterusan sebegini, bila kita di pembangkang menyentuh perkara ini dikatakan kita mempolitikkan perkara ini. Bila rakyat menyentuh perkara ini dikatakan ini tidak betul. Jadi apa yang betulnya? Tunjukkan kepada kami apa yang betulnya. Jadi kelemahan utama kerajaan pada hari ini adalah kerana mereka masih berfikir sebagai pembangkang bukan sebagai kerajaan. Bila berfikir sebagai pembangkang seperti zaman mereka dahulu, macam-macam janji boleh dibuat, macam-macam perkara janji nak buat, akhirnya tak buat. Jadi perangai itu terbawa-bawa dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi ini perkara yang berbahaya kepada rakyat. Sebab itu saya mohon pada kerajaan, hentikanlah kecelaruan dasar ini. Saya tak faham, apa syok sangat diumum benda yang tak menentu ni. Ini bukan saja flip-flop, ini pusingan roundabout dah. Pusing benda yang sama tanpa satu penjelasan yang jelas. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan data-data ekonomi. Di dalam belanjawan kita selalu dengar banyak data-data ekonomi dikemukakan, data KDNK, data pengangguran, data inflasi. Data-data ini dikira berdasarkan piawaian antarabangsa, ada cara, kaedah dan kiraannya. Dan data-data ini digunakan sebagai rujukan dalam konteks kerajaan membuat keputusan. Data-data ini bukannya satu data mutlak yang boleh dikatakan boleh digunakan dalam membuat polisi terus berdasarkan data tersebut. Apa yang ada dalam data ini, apa yang dipersembahkan oleh data-data ini tentunya berbeza dengan apa yang berlaku di bawah. Saya ambil contoh berkaitan dengan data pengangguran. Dalam ucapan bajet disebut bahawa pengangguran setakat Ogos 2024 menurun pada 3.2%. Kadar ini terendah sejak Januari tahun 2020. Kalau kita lihat data ini, 3.2% kadar pengangguran, maknanya apa? Umumnya dalam 100 orang, sekeliling kita ada 100 orang, kita jumpa 3 orang yang tak bekerja, yang menganggur. Yang lain semua bekerja. Adakah ini realiti di bawah sana? Cuba turun di bawah, sembang dengan 100 orang, berapa orang yang tak bekerja? Kenapa kita tidak boleh mengambil data ini secara face value? Kerana kalau kita lihat technical aspek data ini, seseorang itu ditakrifkan bekerja apabila dia melaksanakan sesuatu pekerjaan yang mendapat upah selama sejam seminggu dalam minggu survey dibuat. Kalau dia buat survey minggu ni, pergi jumpa Kalan Jepur kerja. Kalan Jepur ada kata minggu ni adalah orang minta hantar anak ke sekolah, dia bagi upah RM50. Itu dikirakan bekerja sejam, kalau sejam bekerja. Maka data ini perlu diteliti dengan baik supaya kita tahu apakah sebenarnya pengangguran di bawah sana. Sebab itu saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, berapa ramaikah graduan siswazah yang menganggur ketika ini mengikut tahap pendidikan mereka, iaitu ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD.
Adakah data ini data survei atau data sebenar pengangguran siswazah? Berapa ramaikah pekerja dalam sektor ekonomi gig di Malaysia? Berapa ramaikah graduan pendidikan yang belum mendapat pekerjaan sebagai guru di Malaysia? Berapa banyak kekosongan jawatan guru di sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia? Dan apakah usaha drastik kerajaan untuk menangani pengangguran dalam kalangan anak muda? Tuan Yang Dipertua, saya Masa tadi nak sudah kena tamat. sambut murid-murid, bagi saya masa sedikit. Tadi Masa saya sudah tamat. 5 minit sikit. Masa sudah tamat. Sedikit, Tuan Speaker, saya ingin menyentuh. Tadi saya ambil masa sikit mengalu-alukan mereka. Bagi saya sikit. Akhir Itu pun sekali tidak saya 5 ingin minit. menyentuh berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah usaha sehabis-habisnya. Cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Kita boleh terus menjaga MHB ini oleh kemampuan daripada syarikat-syarikat dalam negara kita. Atas dasar keuangan, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar ekonomi, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar strategik, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar moral, tidak ada sebab nak jual MHB. Dan dalam konteks ini juga, saya ingin melihat, saya ingin menyatakan kepada semua pihak yang terlibat di luar sana bahawa ingatlah, ini aset strategik negara. Dalam buku belanjawan ini, sepanjang RMK ke-12, hampir 1 bilion dibelanjakan untuk tujuan upgrade airport-airport di seluruh negara. Putrajaya. Airport ini dibina dengan duit rakyat. Airport ini dibina bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu ini merupakan satu aset penting negara. Yang kedua, belanjawan kita lihat PN ada tak? bahawa Belanjawan PN. kenyataan daripada Belanjawan PN tolong kita lihat kemukakan. bahawa kenyataan daripada Standing Order 3612. Standing Order 3612. Speaker Standing Order 3612. Standing Order 3612 tidak boleh mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan. apa benda 3612. apa yang Speaker. mengeluarkan Dewan? Speaker, Sebut boleh. pada saya apa yang mengeluarkan Dewan, saya jelaskan. Itulah. Teruskan. Tadi Yang Berhormat Putrajaya menyebutkan jual MAHB. Adakah MAHB dijual? Okey, saya Sat, saya belum habis. Perintah tetap. Dikatakan MAHB dijual seolah-olah MAHB telah diberi atau dijual, telah diambil oleh syarikat atau kuasa luar yang disebutkan. Itu mengelirukan Dewan. Sekarang yang memegang majority share 70% tu siapa? okey. Saya Orang luar, syarikat luar. Adakah dia Malaysia atau dia? Saya jelaskan. Kalau jawapannya 70% masih dah bawah tanya tu duduk kepunyaan. lah. Apa? Sini this Point is tu dah- standing order Siapa pekalan yang tanya cepat. betul Kalau nak hari jawab. itu tak ada dalam Dewan, itulah sebabkan kita kenapa. Tapi tak apa, itu kita sekarang Timor tengah yang sembang mengelirukan Dewan. berkenaan dengan standing Ipoh order Timor yang 3612. mengelirukan 70% empunya siapa? Hari itu dia Adakah kata- Malaysia dia atau kata tidak? tak Adakah dia katakan khazanah PIP. atau tidak? Okey. Itu senang. Jawab ya atau tidak. Saya Kalau jelaskan, tidaknya saya tarik jelaskan. balik. Saya jelaskan duduk. Duduklah. Okey, tadi si speaker ini Yang penting. lain- Ini yang lain penting. sila- Apa perkara cepat? Yang lain sila duduk. Putrajaya buat penjelasan. Saya jelaskan di sini. Tidak ada gunanya saya nak kelirukan Dewan. Tidak ada asasnya saya duduk sini nak kelirukan Dewan. 30% saya sebut 30% blok saham besar. 30%. Duduk. Jadi, Duduk. Yang Berhormat sebut Duduk. tadi, Yang Berhormat sebut Tunggulah tadi penjelasan. menjual MHB. Jadi itu mengelirukan Dewan. Speaker sila buat petua. Saya nak jelaskan speaker. Ini penting. Ini mengelirukan Dewan ni. Ini manusia. Siapa yang melirukan Dewan? Hari Okey. Ini katakanlah. Janganlah macam tu. Kita tengah Satu persatu bolehkah? Ipoh Timor. Ipoh Timor ada 100 biji guli. 300 ini dijual. 30 dijual pada orang lain. Bukan dijual. Jual kan?
30% jual kan? Itu jual 30% saham. Bukan jual MHB. Jual 30% saham MHB yang masih dipunyai oleh Malaysia. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak keliru dewan ni. Memang sangat penting. Jadi jangan kelirukan dewan. Kalau sebut 30% saham MHB, okey. Boleh tarik balik, boleh sebut kembali, tak ada masalah. Tapi tak boleh kelirukan dewan dengan kata jual MHB. Senang. Tarik balik, sebut kembali, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tarik balik, sebut kembali, it's fine. Tapi jangan... cukup, saya sudah tahu apa yang diminta oleh Ipoh Timur. Yang berhormat Putrajaya, apa yang disebut oleh Ipoh Timur ialah jangan sebut jualkan MHB. Saya tak kata jual. Saya sebut tadi jual Tengok baliklah. Aduh. Tolonglah. Come on. Yang Ipoh Timur jual saham. Ya kacau Ipoh Timur. Yang lain boleh duduk, kalau tak nak duduk keluar. Tak. Kenapa Ipoh Timur takut sangat nak pertahankan aset negara? Kenapa? Saya takut apa? Yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, ini flaw saya. Come, let's bring it. Let's bring it outside. yang berhormat, yang berhormat, yang berhormat. Okey. Tuan Yang Dipertua, masa saya. Jadi saya sebut di sini sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada generasi yang akan datang. Yang bertanggungjawab pada generasi yang akan datang. Airport ini kita belanja berpuluh-puluh tahun, berbilion-bilion ringgit. Kita jual Speaker, mohon speaker buat petua tadi. Petua Sila tadi. duduk. Kita Saya jual sudah buat Tuan Speaker. petua Okey. bahawa Yang Berhormat Putrajaya boleh membetulkan Saya nak betulkan lah ni. Ya. Saya nak betulkan. Secara ringkas terus. Okey, saya nak Jangan betulkan bazir ni. masa lagi. Betul, saya nak betulkan. Saya kata tadi, kenapa kita perlu jual 30% blok saham ini? Okey, saya cakap elok-elok. Okey, terima kasih Putrajaya. Terima kasih. Yang kedua, apa jaminan kita bahawa pada masa akan datang tidak lebih banyak yang akan dijual? Apa jaminan kita? Apa jaminan kita? Kita tidak tahu siapa yang akan duduk di sini. Saya jamin, Kita saya tak tahu. jamin. Yang berhormat, kita bahas ni. Saya jamin. Tolong, saya nak jelaskan. Saya minta Yang Saya minta semua ahli-ahli yang berhormat sila duduk. Masa pun tamat. Masa sudah habis. You tak habis, itu masalah you. Okey. Saya rasa masa pun sudah bazir banyak masa di sini. Masa sudah tamat, Yang Berhormat Putrajaya. Saya sekarang jemput Yang Berhormat Bakri untuk berbahas. Speaker, saya minta sikit. Saya nak capai Ipoh Timur berdebat dengan saya tentang MHB di luar. saya berdebat. Ahli-ahli yang berhormat, kalau nak mencabar sila keluar dewan. Jangan cabar dalam dewan. Yang Berhormat Bakri, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Puan Speaker. Biar dia orang tenang dulu. Timer jangan start dulu. Dia orang belum tenang. Biar dia orang tenang dulu. Dah tenang. Dah, boleh saya mula sekarang? Yang Berhormat Putrajaya, boleh saya mula sekarang? Dah tenang ya? Dah tenang ya? Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani saya ucapkan kepada semua. Syabas dan tahniah. Ingin saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana dalam keadaan yang serba kekurangan telah berjaya menggubal satu belanjawan yang komprehensif dengan mengawal defisit pada kadar 3.8% daripada KDNK
dan merancang untuk menurunkan hutang daripada 100 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada jangkaan 80 bilion pada tahun hadapan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk menstabilkan kedudukan kewangan negara. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, perkara ini bukanlah satu perkara yang mudah kerana kerajaan madani yang diterajui oleh Yang Berhormat Tan Poon ini berhadapan dengan cabaran pengurusan hutang yang tinggi yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu. Pada tahun 2024, kadar hutang negara mencapai 64.8% daripada KDNK, menghampiri siling 65% yang ditetapkan. Ini bermakna dengan hutang yang hampir mencapai siling tersebut, kerajaan perlu melaksanakan pengurusan fiskal yang lebih bijak dan berkhemah untuk mengelakkan risiko kewangan pada masa hadapan. Usaha ini termasuklah penurunan defisit dari 5.5% pada tahun 2022 kepada 4.3% pada 2024 dan seterusnya, sasaran 3.8% pada tahun hadapan. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, selalunya kaum Tionghoa mengatakan konsep kai yan jie liu atau terjemahannya menambah pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tambahan pendapatan boleh dicapai bukan hanya melalui pengenalan cukai baru ataupun cadangan untuk mengembalikan cukai GST seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu, ataupun memperluaskan asas percukaian dengan melibatkan sektor yang sebelum ini kurang dikenakan cukai. Namun lebih penting lagi adalah meningkatkan pendapatan rakyat dan kuasa beli rakyat. Apabila rakyat mempunyai lebih banyak pendapatan boleh guna, ini akan meningkatkan permintaan dalam pasaran domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan peningkatan ini, rakyat dapat membelanjakan dengan lebih banyak, seterusnya merancangkan aktiviti ekonomi dan secara tidak langsung meningkatkan hasil cukai kepada kerajaan melalui peningkatan aktiviti perniagaan. Malaysia juga mencatatkan sebanyak 160 bilion dalam pelaburan yang diluluskan pada separuh tahun yang pertama, tahun 2024. Berbanding dengan tahun tempoh yang sama pada tahun lepas, iaitu 135.6 bilion ringgit. Ini satu berita yang baik. Maka kerajaan diminta supaya sentiasa memastikan bahawa suasana pelaburan yang lebih mesra dan kondusif bagi pelabur, bukan saja pelabur asing tetapi penting juga untuk pelabur tempatan. Sebagai contoh, dalam laporan Ease of Doing Business 2024, Malaysia jatuh 2 tempat ke kedudukan 14 daripada 190 negara. Ini menunjukkan persaingan yang begitu sengit dalam menarik pelaburan. Seringkali pelabur asing diberikan lebih banyak insentif seperti pengecualian cukai untuk satu tempoh yang panjang, khidmat nasihat daripada agensi-agensi sepusat seperti MIDA dan sebagainya. Sedangkan pelabur-pelabur tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana IKS, masih berhadapan dengan pelbagai kos pematuhan undang-undang yang tinggi, di mana kos-kos ini kadangkala menyumbang sehingga 30% daripada perbelanjaan tahunan sesetengah IKS. Dasar yang memudahkan perniagaan, mengurangkan birokrasi, proses permohonan kelulusan yang mudah dan cepat, serta memastikan
sokongan yang sewajarnya kepada pelabur tempatan adalah penting untuk memperkukuhkan ekonomi. Dengan mencipta ekosistem pelaburan yang lebih seimbang dan suportif, kerajaan berpeluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan menarik lebih ramai pelabur untuk melabur dalam negara kita. Ini bukan sahaja dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, tetapi juga dapat membantu kerajaan dalam menangani isu hutang dan menjana hasil yang diperlukan untuk pembangunan negara. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, semalam bukan semalam, ni teks semalam, 2 hari yang lepas, saya bersama dengan Yang Berhormat Raub telah berjumpa dengan sekumpulan mahasiswa daripada Universiti Malaya. Antaranya, mereka telah menunjukkan concern ataupun tuntutan mereka yang berkaitan dengan belanjawan ini dan juga masalah yang dihadapi oleh mereka di kampus. Maka, saya harap perkara ini dibawa untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tambun telah mengumumkan berkenaan dengan pengurangan subsidi pendidikan secara berperingkat bagi kumpulan T15. Perkara ini telah mencetuskan kekeliruan dan kebimbangan di kalangan masyarakat. Isu ini menyentuh secara langsung hak pendidikan sebagai hak asasi yang sepatutnya menjadi keutamaan bagi setiap kerajaan dalam memastikan akses pendidikan adalah saksama untuk semua lapisan masyarakat. Pengurangan subsidi pendidikan kepada kumpulan T15 mungkin bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan dan mengalihkan sumber kepada golongan yang lebih memerlukan. Menurut laporan ekonomi perbelanjaan kerajaan bagi pendidikan tinggi pada tahun 2023 melebihi 13 bilion ringgit, di mana sebahagian besar diperuntukkan untuk subsidi pendidikan dan biasiswa pada pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Namun, dasar ini memerlukan penjelasan lanjut dan pendedahan butiran yang lebih terperinci. Antara perkara yang menimbulkan kekeliruan adalah definisi kumpulan T15 yang mana telah banyak disebut oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain, iaitu mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, T15 adalah mereka yang menerima gaji sebanyak 12,000 ke atas sebulan. Jadi berdasarkan statistik ini, sebenarnya ramai di antara mereka mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, termasuklah anak-anak yang masih bersekolah dan di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Dalam keadaan ini, mereka masih berdepan dengan cabaran kos hidup yang tinggi, terutama di kawasan bandar utama seperti Kuala Lumpur. Yuran pengajian tanpa subsidi bagi program-program tertentu di universiti boleh mencecah 20,000 hingga 60,000 setahun, bergantung kepada bidang pengajian. Sebagai perbandingan, purata yuran pengajian di IPTA dengan subsidi penuh adalah antara 1,000 hingga 4,000 setahun. Perbezaan ini menunjukkan bahawa sekiranya subsidi dikurangkan, kumpulan T15 yang memiliki tanggungan yang ramai akan menghadapi beban kewangan tambahan yang sangat-sangat ketara, yang mungkin mengharang akses pendidikan tinggi oleh anak-anak mereka. Terdapat keperluan untuk memastikan bahawa pengurang subsidi ini tidak membebankan sama ada secara langsung atau tidak langsung golongan yang berpendapatan tinggi atau sederhana yang mungkin termasuk dalam kumpulan ini tetapi masih berdepan dengan cabaran kos pendidikan yang meningkat. Statistik menunjukkan bahawa kira-kira 30% daripada T15 sebenarnya terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dengan komitmen kewangan yang tinggi.
seperti pembayaran rumah, pinjaman kereta dan juga kos kehidupan harian yang tinggi, terutamanya di kawasan bandar. Saya berharap kerajaan perlu melibatkan masyarakat dalam perbincangan awam dan sesi dialog bagi memastikan bahawa semua pihak memahami implikasi dasar ini termasuk manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Dengan cara ini, masyarakat boleh memberi maklum balas yang konstruktif untuk memperbaiki cadangan pelaksanaan dasar ini, dan langkah ini boleh mengelakkan salah faham dan memastikan bahawa dasar yang diperkenalkan ini benar-benar mencapai matlamatnya. Secara prinsipnya, saya mengesa supaya kerajaan mempertimbang semula cadangan pengurangan subsidi ini kerana pendidikan adalah pelaburan jangka panjang yang penting untuk pembangunan negara, dan kerajaan bertanggungjawab memastikan akses kepada pendidikan yang berkualiti adalah secara adil dan tidak menghalang mana-mana pihak. Hak pendidikan sebagai hak asasi perlu terus dipertahankan, dan sebarang perubahan dasar perlulah mengambil kira kesannya terhadap semua lapisan masyarakat supaya tidak berlaku ketidakadilan kepada mana-mana golongan, terutamanya golongan yang berada dalam zon peralihan antara kelompok pendidikan tinggi dan sederhana. Poin yang dipetul, kemasukan melalui saluran terbuka ataupun dengan izin direct intake merupakan alternatif kepada pelajar-pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di IPTA melalui saluran perdana, iaitu melalui sistem UPU. Pada masa dahulu, seperti zaman saya, pelajar yang gagal dalam permohonan mereka melalui UPU menghadapi situasi di mana peluang untuk masuk ke universiti awam telah ditutup sepenuhnya. Dan pilihan yang tinggal hanyalah IPTS yang biasanya mengenakan yuran yang sangat tinggi, kadangkala berkali-kali ganda ataupun berpuluh-puluh kali ganda lebih tinggi berbanding dengan yuran pengajaran di IPTA. Pengambilan melalui sistem terbuka telah membuka satu peluang yang baru bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya ini dan membolehkan mereka tetap berpeluang menuntut ilmu di universiti awam, termasuk universiti penyelidikan yang selama ini menjadi impian ramai pelajar. Walau bagaimanapun, yuran pengajaran untuk saluran terbuka ini dia dikenakan mengikut kadar pasaran, lebih kurang sama seperti yuran di IPTS. Ini bermakna yuran pengajaran tersebut jauh lebih tinggi berbanding dengan yuran yang dikenakan kepada pelajar-pelajar yang diterima masuk melalui saluran perdana. Perbezaan ini telah mewujudkan situasi di mana pelajar yang menuntut dalam bilik kuliah yang sama membayar yuran yang berbeza. Telah mewujudkan satu keadaan di mana ada dua darjat dalam kalangan mahasiswa. Walau bagaimanapun, keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak selesa bagi setengah pihak. Pengambilan melalui saluran terbuka tetap merupakan salah satu alternatif bagi pelajar yang ingin merealisasikan impian mereka untuk menuntut ilmu di universiti awam, terutamanya bagi mereka yang tidak berjaya dalam saluran perdana. Peluang ini telah memberikan pilihan untuk melanjutkan pengajaran tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada IPTS yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh sebahagian besar keluarga-keluarga ini. Bagaimanapun, saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pelajar-pelajar yang berdaftar masuk ke IPTA melalui saluran terbuka ini bukanlah semuanya datang daripada keluarga yang berada. Sebaliknya, ramai di kalangan mereka terpaksa mengambil langkah ini kerana hasrat mereka yang begitu kuat untuk menuntut ilmu di universiti awam yang selama ini dipercayai mengenakan yuran pengajaran lebih rendah berbanding dengan institut swasta. Sila Gulong. Maka,
Dasar zero balance yang dilaksanakan oleh setengah universiti awam seperti Universiti Malaya secara langsung telah menambahkan beban kewangan ke atas keluarga-keluarga yang terbabit. Dasar ini memerlukan pelajar untuk menyelesaikan sepenuhnya yuran pengajaran sebelum dapat meneruskan pengajaran mereka, yang telah menjadi satu cabaran besar kepada pelajar terutamanya daripada mereka yang daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Akibatnya, keluarga terpaksa mencari sumber kewangan tambahan ataupun mengambil pinjaman demi memastikan anak-anak mereka untuk meneruskan pengajian. Walaupun saluran terbuka menyediakan peluang untuk memasuki universiti awam, beban kewangan disertai oleh dasar zero balance ini berisiko menghalang akses sebenar kepada pendidikan tinggi, terutamanya bagi golongan yang kurang berkemampuan. Masa sudah tamat. Ada sikit lagi. Masa sudah tamat. Ya. Ini adalah satu isu yang penting dan saya harap pihak Kementerian Pendidikan Tinggi campur tangan dalam isu ini dan memastikan satu dasar yang lebih fleksibel dilaksanakan supaya akses kepada pendidikan tinggi yang berkualiti tidak hanya dinikmati oleh segelintir saja tetapi dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga saya berasa bimbang, adakah pengambilan pelajaran melalui saluran perdana akan dikurangkan supaya mereka yang tidak berjaya terpaksa memohon untuk diambil masuk ke universiti melalui saluran terbuka dan membayar yuran yang penuh sebagai satu pendekatan untuk menambahkan hasil pihak IPTA. Jadi sejauh manakah kerajaan memastikan bahawa IPTA tidak terlalu komersial dan berorientasikan keuntungan. Yang berhormat Puan Speaker, sebagai penuntut, saya ingin menekankan bahawa meskipun ramai yang menyifatkan belanjawan kali ini sebagai satu belanjawan yang tidak memuaskan mana-mana pihak, kita tidak menafikan bahawa ia menggambarkan usaha dan komitmen kerajaan dalam memulihkan ekonomi, terutamanya dalam usaha untuk menambah pendapatan boleh guna di antara golongan B40. Setiap keputusan dan langkah yang diambil dalam belanjawan ini adalah penting untuk memastikan negara kita terus melangkah ke hadapan dengan lebih stabil dan seimbang. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat. Terima kasih kepada Puan Yang Bertua kerana memberikan saya kesempatan untuk sama berbahas dalam peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2025 ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan Belanjawan 2025 yang saya kira cukup realistik dalam merangkul keperluan segenap meskipun berdepan situasi ekonomi global yang mencabar dengan tema membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahterakan rakyat. Saya menyambut baik pembangunan projek Lebuh Raya West Ipoh Span Expressway WISE menerusi pendekatan kerjasama awam PPP di bawah ikhtiar ke-7. Projek ini menghubungkan jajaran sepanjang 65 km dari jajaran sebelum Gua Tempurung di Gopeng sehingga Manung Kuala Kangsar. WISE ini akan menjadi game changer dalam menenangi kesesakan di kawasan terowong Menora di Lebuh Raya Utara Selatan, laluan yang sering dilaporkan merekodkan banyak kemalangan maut selain kepadatan trafik pada waktu-waktu tertentu. Namun persoalan yang saya ingin bangkitkan ialah bilakah anggaran kerja-kerja pembinaan WISE ini akan dimulakan dan apakah tempoh masa yang ditetapkan bagi pembinaan serta jangkaan WISE highway ini dapat disiapkan sepenuhnya. Perkara seterusnya, saya juga besar hati dengan insentif kerajaan dalam memperhebatkan lagi program Sejati Madani dengan merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti bagi meningkatkan pendapatan peringkat terbawah. Setakat Mei 2024, Perak mencatatkan sebagai negeri tertinggi dengan 276 komuniti menyertai Sejati Madani ini
dan ini membuktikan kebersanaan program tersebut sebagai pengisian kepada kerangka ekonomi madani dalam menjana kesejahteraan rakyat, terutama bagi aspek peningkatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan menenangi isu miskin tegar. Justru melihat kepada kebersanaan serta kadar keberjayaan projek perintis sedia ada, apakah bentuk penambahbaikan yang dicadang dalam pelaksanaan program Sejati Madani ini? Apakah juga bantuan susulan yang digerakkan kerajaan bagi membantu mengkomersialkan produk yang dihasilkan oleh komuniti melalui program berkenaan ke peringkat seterusnya? Saya ingin juga mencadangkan agar kerajaan memberi keutamaan kepada projek komuniti yang dihasilkan melalui program Sejati Madani untuk diketengahkan sebagai cenderamata rasmi sempena persidangan ASEAN Malaysia 2025 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ini secara langsung sebagai serampang dua mata dan membantu komuniti tempatan di samping menggalakkan penyertaan lebih banyak komuniti dalam program berkenaan. Buah nangka, buah durian, masak ranup, sedap dimakan. Produk kampung luas di pasaran dapat publicity pelusuk ASEAN. Seterusnya, saya ingin menyentuh berkenaan projek bawang perak SADC. Kita meraihkan kejayaan negara pada awal tahun ini apabila projek perintis tanaman bawang seluas 1 hektar di Perak berjaya memberikan hasil pengeluaran 2.3 tan tuaian pertama dengan menggunakan varieti bawang merah BAW-1 melibatkan kawasan fasa 1 seluas 0.6 hektar. Pastinya ini merupakan satu rahmat kepada bumi Perak dan saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh manakah projek bawang ini bakal bermanfaat petani-petani lain di Perak dan apakah senarai kawasan atau daerah di Perak yang telah disasarkan kementerian sebagai lanjutan dari projek bawang ini. Dan bagaimanakah pula program pembangunan industri bawang yang disediakan peruntukan sebanyak 6 juta mampu menarik lebih ramai golongan muda untuk menyertai bidang pertanian negara. Seterusnya adalah berkaitan industri halal yang di bawah ikhtiar 30 iaitu pembangunan industri halal langkah kerajaan mengurangkan tempoh pemprosesan pengeluaran CJ halal antara 15 hingga 23 hari berbanding 30 hari pada masa ini melalui sistem MyE-Halal adalah wajar dipuji. Baru-baru ini tercetus kembali polemik dalam kalangan rakyat mengenai kerumitan isu mendapatkan CJ halal yang mana ramai berpendapatan kos tahunan CJ halal yang bernilai 100 tidak menjadi masalah. Sebaliknya, kos untuk menyelesaikan perniagaan untuk menemui tuntutan halal termasuk ubah suai premis dan tambah baik proses-proses berkaitan serta kos untuk mendapatkan perkhidmatan perunding halal merupakan penyumbang kepada masalah mengapa ramai peniaga memilih untuk tidak mendapatkan CJ halal. Ini sedia maklum, kos konsultan itu ada kosnya tersendiri dan perkhidmatan perunding ini tidak wajib. Namun, apakah batu penghalang yang merencatkan ramai peniaga untuk mendapatkan sijil halal ini? Apakah frasa sijil halal ini mudah untuk diperolehi? Adalah jauh tersasar dari realiti yang sebenarnya. Pertambahan 100 orang juru audit halal JAKIM sangat disambut baik dalam usaha kerajaan untuk mempercepatkan urusan pengeluaran CJ halal. Namun begitu, saya mohon pandangan pihak kementerian berhubung isu halal ini. Adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan sebarang pemudah cara bagi memastikan lebih ramai peniaga di luar sana untuk mendapatkan CJ halal di samping tidak mengabaikan standard halal yang kita sememangnya menjadi panduan di seluruh dunia. Seterusnya berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah. Saya amat menyambut baik usaha kerajaan untuk menambah baik kos sara hidup rakyat di mana 4.1 juta penerima STR kategori isi rumah akan menerima sara sebanyak RM100 sebulan. Terdapat lebih daripada 23,000 penerima STR di Kuala Kangsar yang akan mendapat manfaat. Bagi memastikan peruntukan yang disediakan disalurkan kepada mereka yang benar-benar layak, adakah kriteria yang digunakan untuk memproses permohonan dikekalkan dan sejauh manakah kriteria ini mampu memastikan STR diberikan kepada penerima yang benar-benar layak dan tidak tersasar? Kelurusan perlu dibuat dengan lebih tulus dan berintegriti.
Saya juga mencadangkan agar senarai penerima STR ini juga diperhalusi semula, memandangkan ada penerima yang bukan terdiri daripada golongan sasar. Seterusnya, saya ingin bawa beberapa isu daripada kawasan parlimen saya. Yang pertamanya berkenaan dengan klinik kesihatan Manung. Klinik kesihatan Manung ini telah beberapa kali ditambah baik sebelum ini menerusi penyambungan bangunan dan pelebaran bilik-bilik di klinik tersebut. Namun begitu, kesan dari penambaikan ini telah menyebabkan susur atau klinik berkenaan menjadi tidak teratur dan memberi kesan terhadap struktur binaan. Bilik di dalam klinik tersebut pula hanya bersaiz kecil dan kapasiti cuma mampu memuatkan 2 orang pegawai sahaja. Ini menyebabkan ketidakselesaan kepada pesakit yang datang menerima rawatan di klinik tersebut. Begitu juga dengan bilik mengambil darah yang terletak di belakang klinik. Sangat sempit dan menyukarkan pesakit khususnya warga emas untuk menerima rawatan di situ. Bahagian kecemasan pula hanya mampu menyediakan 1 unit katil sahaja bagi tujuan rawatan kecemasan, manakala unit farmasi terpaksa berkongsi ruang bagi menunggu pesakit luar. Malah unit farmasi juga langsung tiada stor khusus seperti yang diperlukan mereka. Keadaan menjadi sesak terutamanya ketika waktu puncak atau hari-hari tertentu dengan limpahan jumlah pesakit di ruang menunggu pesakit sehinggalah kemah terpaksa disediakan di bahagian luar. Justru sejauh manakah kementerian ada membuat pemantauan terhadap kondisi klinik kesihatan Manung ini, dan saya juga memohon pertimbangan pihak kementerian bagi mendapatkan sebuah bangunan baru untuk klinik kesihatan Manung ini, terutama untuk pesakit ibu dan anak supaya kumpulan ini dapat menerima rawatan di bangunan berasingan sebagai pesakit luar. Di samping itu, saya turut ingin memohon disediakan kemudahan bagi tujuan X-ray di klinik berkenaan yang sangat diperlukan oleh pegawai perubatan kesihatan di situ, dan juga kemudahan tandas baru di mana tandas sedia ada berada dalam keadaan uzur serta memerlukan penambahbaikan segera. Seterusnya berkenaan dengan cadangan kompleks pendidikan Kuala Kangsar. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada cadangan kompleks pendidikan Kuala Kangsar dengan pembinaan 2 buah sekolah iaitu SMKA Kuala Kangsar dan SK Candan Putri serta sebuah pejabat baru PPD Kuala Kangsar dengan kos dianggarkan bernilai 105 juta. Untuk makluman, projek ini telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan sebelum ini sekitar tahun 2016 dengan YB Menteri Pendidikan pada ketika itu memaklumkan pembinaannya akan dilaksanakan menerusi RMK ke-11. Tapak bagi pembinaan kompleks ini juga telah selesai dibuat pengambilan semula tanah dan sedang dalam peringkat beri milik kepada Pusuruhanjaya Tanah Persekutuan. PPD Kuala Kangsar sangat mengharap dan memerlukan kompleks ini untuk dilulus kembali, memandangkan daerah Kuala Kangsar pada masa ini mempunyai sebanyak 23 sekolah menengah, 89 buah sekolah rendah yang terletak di dalam 3 buah parlimen iaitu Parlimen Kuala Kangsar, Pararengas dan Sungai Siput. Sebagaimana yang kita ketahui, daerah ini belum lagi mempunyai SMKA milik kerajaan sepenuhnya. Ibu bapa di sini yang menginginkan anak-anak mereka menuntut di aliran agama tiada pilihan melainkan menghantar anak-anak belajar sekolah di sekolah agama bukan milik kerajaan. Kelas-kelas aliran agama di sekolah menengah sedia ada pun tidak mencukupi bagi menampung keperluan permintaan semakin meningkat tahun demi tahun. Manakala bagi pejabat pendidikan daerah Kuala Kangsar yang kini ditumpangkan di atas lot 1539 kepunyaan SK Sultan Idris II Kuala Kangsar, perak struktur bangunannya tidak lagi relevan untuk beroperasi sebagai pejabat yang mentadbir untuk sebuah daerah besar menguruskan semua organisasi pendidikan di bawah selian iaitu sebanyak 112 buah termasuk prasekolah, sekolah rendah, menengah, tanah milik KPM dan aset KPM. Kerja-kerja penyelenggaraan pembinaan kecil dan menaik taraf kerosakan untuk bangunan tersebut pula memerlukan kos peruntukan kewangan yang tinggi. Lebih wajar untuk pihak PPD Kuala Kangsar menerima bangunan baru yang lebih baik. Justru memandangkan proses perolehan tanah dan premis-premis KPN ini telah berjaya, saya ingin mendapatkan penjelasan dari kementerian apakah status terkini cadangan pembinaan kompleks ini dan sejauh manakah pertimbangan kementerian bagi meluluskannya, memandangkan Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang menerima peruntukan tertinggi bagi belanjawan ini.
Saya mengambil baik dan Kuala Kangsar menyokong penuh belanjawan madani bagi tahun ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya mahu bagi serangkap 2 pantun. PMX segak bila berjalan, tampak bergaya hebat dan tampan. Belanjawan madani terbukti mampan, harapan kami lebih sikitlah peruntukan. YB Kuala Kangsar tetap bersemangat, biar keringat titis ke bumi. Demi rakyat saya berkhidmat, belanjawan madani perkasa ekonomi. Sekalian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Kudang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin memulakan perbahasan saya menyentuh isu kawasan Parlimen Pasir Gudang. Sekarang di Pasir Gudang, masalah yang mendesak ialah kesesakan jalan raya, kesesakan lebuh raya. Ada 2 lebuh raya di kawasan itu, semuanya sesak. Ini bukannya keburukan, ini adalah hasil daripada kesan pembangunan. Rakyat ada banyak kereta, dan Pasir Gudang ini hub industri. Di Pasir Gudang ni, Puan Yang di-Pertua, ada 2 pelabuhan. Ini jadi sebab itulah sesak ni. Kesan pembangunan, kejayaan sebenarnya. Jadi saya mengharap Kementerian Pengangkutan ambil maklum perkara ini. Saya ada satu cadangan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu di Pasir Gudang sekarang memang ada landasan kereta api daripada Pelabuhan Pasir Gudang, Pelabuhan Johor ke Pelabuhan Tanjung Pelepas. Tetapi fungsinya untuk kereta api kargo, bawa kargo. Jadi saya berharap sebagai penyelesaian iaitu dinaik taraf landasan kereta api ini supaya membolehkan penumpang banner stesen-stesen untuk penumpang naik dan turun sepanjang daripada Pelabuhan Johor sampailah ke Kempas Johor Bahru. Ini cadangan ini. Dan untuk makluman bahawa mantan Datuk Bandar Pasir Gudang iaitu Datuk Haji Asman Shah bin Abdul Rahman telah mengesyorkan, mencadangkan supaya landasan kereta api itu dimanfaatkan untuk rakyat Pasir Gudang sebagai public transport. Itu isu yang pertama, Puan Yang di-Pertua. Isu yang kedua juga untuk perhatian Menteri Pengangkutan. Sekarang ini sedang berlangsung iaitu bidaan nombor pendaftaran kereta kenderaan siri madani dari nombor 1 sampai nombor 9999 dibuka pada 19 Oktober yang lalu, dilancarkan dengan kehadiran Perdana Menteri sendiri, tutup semalam 23 dan keputusan hari ini. Saya baca portal sebanyak 2.6 juta telah dikutip oleh Kementerian Pengangkutan. Isunya dari segitu baguslah. Isunya begini, iaitu hak cipta terpelihara, iaitu intellectual property. Saya mendapat aduan daripada penduduk, salah seorangnya penduduk Pasir Gudang yang menyatakan hak cipta pendaftaran kenderaan madani ini dari nombor 1 sampai madani 999 telah didaftarkan di bawah Seksyen 26B Akta Cipta 1987. Didaftarkan pada 26 Februari 2023. Adakah Kementerian Pengangkutan tak sadar perkara ini, iaitu ini hak cipta ini telah dipatenkan. Mereka yang terlibat ini telah ada sijil daripada jabatan kerajaan yang berkenaan. Jadi
Di situ saya nak maklum, saya tidak membuat apa sebarang sangkaan buruk ke apa. Saya minta Menteri siasat perkara ini. Kalau tersilap tidak menghormati patent, hak cipta, intellectual property ini serius. Sebab kita sebuah negara yang ada hukum. Jadi kalau tersilap minta maaf. Buatlah bayar pampasan ke ex gratia apa yang patutlah. Saya nak jelaskan, saya disclose Puan Yang di-Pertua. Saya isytiharkan, saya tidak ada apa-apa kepentingan dalam soal ini. Hanya menyuarakan aduan rakyat daripada Pasir Gudang. Terima kasih. Yang ketiga, Tuan Yang Pertua, belanjawan madani ini yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ini bagus. Semua jabatan dibagi peruntukan yang cukup, malah ada yang ditambah. Misalnya, perbelanjaan mengurus bahagian hal ehwal undang-undang disediakan 190 juta. Perbelanjaan mengurus jabatan peguam negara sebanyak 267 juta lebih. Jadi, apa tujuannya itu yang kerajaan buat itu yang kita akan luluskan? Supaya Jabatan Peguam Negara, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah melaksanakan keadilan untuk rakyat. Jadi dalam semangat kita membahaskan perkara dasar pada hari ini, saya nak membawa kepada isu seorang rakyat kita, pemandu Grab driver, pemandu Grab yang peka, OKU, telah diserang oleh seorang pegawai polis, iaitu bodyguard yang escort BBIV, very important person. Saya tak nak sebut lebih daripada itu. Di Kuala Lumpur, dah berbulan Puan Yang di-Pertua. Yang menyerang ni sampai sekarang tidak dibawa ke mahkamah. Jadi saya sebagai ahli parlimen dan sebagai seorang peguam, ini satu pelanggaran prinsip keadilan. Driver itu rakyat kita, Ong Eng Kiong. Kalau kita di parlimen ini yang angkat sumpah di depan dulu untuk memelihara perlembagaan, menjamin keadilan untuk semua rakyat, rakyat OKU peka, kita tidak dapat bela. Saya minta Menteri yang jaga undang-undang, seorang lawyer, Timbalan Menteri yang jaga undang-undang, seorang lawyer, jawab di parlimen ini bila Peguam Negara, pendakwa raya nak bawa kes ini ke mahkamah. Kita tidak akan benarkan perkara ini berlaku begitu saja. Puan Yang di-Pertua, saya slow sikit, tadi marah sekejap. Ini isu Palestin. Saya dah bawa masalah Pasir Gudang, masalah OKU, masalah plat Madani. Minta izin kita pergi bantu rakyat Palestin. Jadi kita bincang hal dasar. Kalau boleh lah, kalau tak boleh apa nak buat. Kerajaan seharusnya mengambil beberapa langkah. Kenakan cukai dosa, apa dipanggil, sin tax ini, terhadap syarikat-syarikat yang kita lihat menyokong Israel. Kita nak tutup syarikat itu tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya kenakan cukai dosa, apa dipanggil, sin tax ini pada syarikat ini. Kita tidak ada ballistic missiles, tak boleh. Tapi sekurang-kurang isyarat kita tunjukkan itu. Yang kedua, ini Puan Yang di-Pertua, saya nak bangkit dia, mungkin kerajaan pun tak senang dengan cadangan saya ini. Saya setuju dengan Putrajaya tadi, iaitu soal saham ni, MAHB ni, Khazanah yang handle, Perdana Menteri pengurusi Khazanah.
syarikat Malaysian Airport Holding Berhad ini untung. Jadi tak perlulah kalau boleh, tak perlulah kita saham dia tu 30% tu kita jual kepada GIP. Saya tambah lagi, GIP ni sekarang dikontrol oleh BlackRock, batu hitam, BlackRock dia. Jadi rakyat Palestin disembelih, rakyat Lebanon disembelih, rakyat di tebing barat disembelih. Jadi saya mintalah pada pengurusi khazanah, kebetulan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, kalau nak marah saya marahlah, tapi saya mohon kalau boleh kan makna kaji balik, biarkanlah MHB diteruskan mengurus lapangan terbang di negeri kita. Dan yang seterusnya, balik ke negeri kita, Puan Yang di-Pertua, iaitu saya ucap syabaslah kepada Perdana Menteri Kewangan. Dia ada sebut, saya ada terbaca, untuk tahun depan ni tidak ada projek mega. Baguslah tu. Tapi takkanlah sampai bila-bila tak ada projek mega. Umpamanya ada cadangan kereta api HSR, kereta api laju, High Speed Railway Singapore Kuala Lumpur ni mungkin dibuat public private partnership ke apa, saya tak faham tu. Kalaulah berlaku, kalau melibatkanlah kerajaan, duit awam, kalau tidak sekarang akan datang, saya mencadangkan supaya dipikirkan projek-projek mega ni berbilion-bilion ringgit ini kalau boleh dibentangkan oversight di parlimen ini. Kita ada Public Account Committee, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Bagus kerja mereka. Tiap hari mesyuarat apa. Tapi mereka meneliti benda yang dah rosak, dah rugi. Bagaimana kalau kita buat, dua-dua kita buat, iaitu sebelum kerosakan berlaku, mana PAC itu bukanlah campur busybody sangat, tapi hal-hal itu dipantau dari awal supaya kerosakan tidak berlaku. Ini kalau projek kecil-kecil tak payahlah. Ini projek yang besar-besar, macam HSR misalnya. Kan itu. Dalam nada yang sama, saya minta kerajaan, Menteri Kewangan mengkaji semula fungsi dan terma rujukan khazanah nasional. Seharusnya dikaji semula. Saya berpendapat khazanah nasional tidak seharusnya menjadi portfolio manager, tetapi sepatutnya khazanah nasional melabur dalam industri strategik seperti air, pertahanan dan keterjaminan makanan. Puan Yang di-Pertua, ada 2 minit lebih itu. Saya nak sebut di sini di dalam tinjauan ekonomi dan juga ucapan Perdana Menteri dalam pembentangan menunjukkan jurang kaya miskin yang semakin meluas di negara kita. Dalam belanjawan itu disebut 85% rakyat akan berpendapatan rendah akan menerima subsidi. 15% T15 tak dapat subsidi. Dia anggap golongan yang berpendapatan tinggi. Saya bersangka baik. Sebenarnya mungkin kita boleh perhalusi. Menteri Kewangan lihat, kalau T01 yang atas sekali itu, T02 tertinggi 03, itu super kaya. Saya tak nak sebut maha kaya. Kita ni makhluk, kan tak boleh sebut maha kaya. Kan, tapi super kaya lah yang T1,
T2, T3. Kalau turun ke bawah, T14, T15, dia tak kaya lah. Suami dia 6,000 gaji, isteri dia 5,000, anak yang bujang belum kahwin 4,000, campur-campur, lebih dah 15,000. Dah jadi T15. Dia dinafikan. Saya setuju dengan YB Muar tu. Dinafikan subsidi RON 95, dinafikan kemudahan hospital kerajaan. Anak dia yang sekolah kat Malay College dulu misalnya pun dinafikan. Ramai di sini pemimpin-pemimpin menteri ramai daripada Malay College. Ada juga dulu anak ahli parlimen, anak sekretari parlimen pun dapat subsidi itu. Jadi kena cermat sikit. Jadi yang T1, T2, T3 itu super kaya, super rich, ultra rich. Ini billionaire. Jadi saya minta timbalan pada Menteri Kewangan yang pertama mungkin saya bawa. Yang kedua, saya minta beritahu di mahkamah.